Melatih kuntum tumbuh melata, sayang merba di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, saya sembah pembuka bicara. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga ustazah diiringi restu ilahi. Assalamualaikum ustazah, hari ini kami akan membentangkan mengenai peranan ibadah dalam melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Sebelum kami mengupas mengenai tajuk kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan kita yang segak-segak lagi bergaya. Kumpulan ini diketuai oleh Muhammad Irfan bin Rizal, dibantu oleh Yumni Hazira binti Suhaili, seterusnya Nur Atika binti Abdul Wahid, dan setiausahanya Nur Hafizan bin Sudin Chua. Dan seterusnya saya sendiri merangkap sebagai ahli aktif dalam kumpulan Muhammad Farhan bin Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan bin Sulaiman. Hari ini saya akan menerangkan mengenai pengenalan ataupun pendahuluan bagi tajuk pembentangan kami pada hari ini. Dalam pengenalan saya akan menerangkan serba sedikit mengenai definisi ibadah dari segi bahasa dan istilah. Dan yang kedua, saya akan berkongsi mengenai makna dan konsep akhlak. Ibadah dari segi bahasa berarti merendahkan diri serta tunduk kepada Allah. Sedangkan menurut syarak, ibadah mempunyai banyak definisi tetapi makna dan tujuannya yang satu. Definisi itu antara lain adalah: yang pertama, ibadah adalah taat kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. Dan yang kedua, ibadah adalah merendahkan diri kepada Allah. Yang ketiga, ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai dan diredoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin. Yang ketiga ini adalah definisi yang paling lengkap. Ibadah terbahagi menjadi tiga, yaitu ibadah hati, lisan, dan anggota badan. Rasa mahabbah dan tawakal adalah ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati, sedangkan tasbih, tahlil, takbir dan syukur dengan lisan dan hati adalah ibadah lisaniyah qalbiyah, yaitu lisan dan hati, sedangkan solat, zakat, haji adalah ibadah badaniyah qalbiyah, yaitu fizik dan hati. Serta masih banyak lagi macam ibadah yang berkaitan dengan amalan hati, lisan, dan anggota badan. Manakala akhlak pula merujuk kepada tingkah laku, sikap, dan adab kesopanan. Konsep akhlak mulia merujuk kepada tingkah laku manusia sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu tingkah laku yang ditunjukkan dan diajarkan kepada semua oleh Nabi Muhammad semasa hidupnya. Akhlaknya adalah Al-Quran. Akhlak yang ditunjukkan dan diajarkan oleh Rasulullah merangkumi akhlak manusia terhadap Allah, akhlak terhadap makhluk sesama Allah, dan akhlak terhadap diri sendiri, karena diri sendiri juga merupakan ciptaan Allah yang batin. Secara garis besarnya, akhlak mulia itu dapat dikelompokkan dalam dua kelompok, yaitu akhlak kepada Allah dan akhlak kepada ciptaan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yumni Hazira binti Suhaili. Baiklah, saya akan terangkan bagi poin berkenaan solat. Solat dapat diumpamakan sebagai tiang agama kerana ia merupakan amalan pertama yang akan dihitung di hari akhirat nanti. Ibadah solat adalah wajib bagi semua umat Islam. Solat itu penting kerana ia akan memberi impak yang besar dalam hidup kita, sama ada kita mengerjakan solat atau tidak. Ia akan memberikan kesan yang positif jika kita mengerjakan solat. Jika kita tidak menunaikan solat, ia akan memberikan impak yang memudaratkan dalam kehidupan harian kita. Sekiranya manusia itu ditimpa musibah, dia akan merasa gelisah dan mula mengeluh. Namun, apabila seseorang itu mendapat keredaan Allah,
seseorang itu akan mendapat hidayah daripada Allah. Dan golongan ini adalah golongan orang yang mendirikan solat. Ibadah solat ini mampu mencegah seseorang daripada melakukan perkara yang dimurkai oleh Allah SWT. Dengan mendirikan solat, sentiasa kita dapat menjauhkan diri kita daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Berkaitan dengan kesihatan jiwa pula, seseorang yang mengalami penyakit jiwa seperti kemurungan dapat menjauhkan diri kita daripada berfikiran negatif seperti membunuh diri dengan cara bersungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah solat. Solat amat berkait rapat dengan pengucian jiwa kerana melalui ibadah solat, seseorang itu dapat menenangkan fikiran mereka dari sebarang masalah sekaligus dapat mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi, di sini kita dapat lihat bahawa solat ini amat penting bagi melahirkan seorang manusia yang berakhlak mulia. Kerana dengan bermulanya dengan solat, maka segalanya akan menjadi teratur insya-Allah jika kita solat dengan baik, dengan tertibnya. Ibadah puasa ni merupakan rukun Islam yang ketiga dan wajib dilakukan oleh semua umat Islam di bulan Ramadan. Puasa ni maksud dia menahan diri dari lapar dan dahaga serta perkara-perkara yang boleh membatalkannya. Kenapa kita kena berpuasa? Okey, salah satu sebab dia ialah dapat mengajar diri kita supaya bersabar sepanjang berpuasa. Tak kiralah sama ada bersabar dari makan ke, minum ataupun melakukan perkara-perkara mazmumah yang boleh membatalkannya. Selain itu juga, puasa ni dapat melahirkan sifat bersyukur terhadap rezeki yang kita ada. Sebagai contoh dia, sekarang kita tahu banyak negara, banyak sangat umat Islam yang sedang mengalami kesusahan. Contohnya seperti Gaza yang sedang mengalami peperangan. Ada juga negara yang sedang mengalami bencana alam yang menyebabkan mereka ni tak ada sumber makanan yang mencukupi. Jadi melalui puasa ni lah kita dapat menzahirkan rasa simpati, rasa belas ihsan kita dekat mereka yang kurang bernasib baik. Okay, salah satu kelebihan puasa ni, dalam salah satu riwayat hadis Bukhari, puasa ini disifatkan sebagai satu perisai. Maknanya kat situ, orang yang berpuasa ni ialah orang yang betul-betul hebat dan orang yang betul-betul kuat. Jadi itulah merupakan salah satu kelebihan berpuasa. Ibadah mengeluarkan zakat ini merupakan rukun Islam yang keempat dan kelebihan dia banyak sangat. Salah satu dia ialah dapat membersihkan rohani atau jiwa seseorang. Sebab apabila kita mengeluarkan zakat, secara tak langsungnya, ia dapat membersihkan diri kita daripada dosa-dosa. Selain itu juga, dengan mengeluarkan zakat, ia dapat melahirkan sifat simpati kita terhadap orang yang kurang bernasib baik. Sebab zakat yang kita keluarkan tu akan disedekahkan kepada orang yang memerlukan. Contohnya macam anak yatim, macam asnaf. Jadi dekat situ telah menunjukkan bahawa Islam mengajar kita supaya berkongsi rezeki dan saling membantu bagi meringankan beban orang yang dalam kesusahan. Orang yang mengeluarkan zakat ini akan sentiasa didoakan oleh Nabi Muhammad SAW supaya sentiasa mendapat rahmat Allah dan ketenteraman jiwa. Akhir sekali, mengeluarkan zakat ini juga dapat menghindari kita daripada penyakit hati. Contohnya seperti riak dan takbur dengan kekayaan yang kita ada. Sebab itulah zakat itu wajib kepada orang yang berkemampuan. Muhammad Irfan bin Muhammad Rizal. Cadangan dalam melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Tujuan untuk melahirkan lebih ramai masyarakat yang berakhlak mulia
agar dapat dijadikan negara Malaysia sebagai negara Islam yang aman dan harmoni pada masa yang akan datang. Di sini terdapat 3 peranan penting untuk melahirkan manusia yang berakhlak mulia, iaitu ibu bapa, sekolah dan kerajaan. Ibu bapa. Yang pertama, peranan ibu bapa menjadi tunggak utama dalam membentuk akhlak anak-anak mereka kerana kepribadian anak-anak ini merupakan jelmaan dan acuan dari ibu bapa mereka sendiri. Yang kedua, ibu bapa juga seharusnya memulakan langkah dengan memberikan didikan agama secukupnya kepada anak-anak agar anak-anak dapat membezakan antara hak dan yang batil agar mereka tahu perkara yang wajib dilakukan dan meninggalkan apa yang dilarang dalam Islam. Yang ketiga, ibu bapa juga perlulah mendedahkan dan mendidik anak-anak tentang kepribadian dan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang perlu kita dijadikan pedoman dalam kehidupan seharian mereka. Sebagai contohnya, ibu bapa boleh menerangkan atau memberi contoh mengenai adab-adab yang ditonjolkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pihak yang kedua, sekolah. Yang pertama, pembangunan individu dan seluruh masyarakat menjadi suatu perkara yang penting di mana guru perlulah mendidik anak muridnya dengan penuh sinergi dari segi kecemerlangan ilmu, keseluruhan adab sopan, kemantapan integriti dan sasiah yang unggul. Oleh itu, seorang guru mampu memberi impak yang besar kepada pembangunan modal insan yang seimbang. Yang kedua, pihak sekolah juga boleh mengetatkan disiplin sekolah terhadap pelajar agar mereka dapat menjadi lebih berdisiplin dari segi menemati masa, membentuk tingkah laku yang baik, mengelakkan daripada perkara negatif, melahirkan keterampilan diri yang tinggi dan juga memberi kestabilan secara mentaliti. Yang ketiga, pihak sekolah seharusnya membendung masalah pelajar yang tidak gemar hadir ke sekolah dengan menukar cara pembelajaran terhadap mereka seperti pembelajaran abad ke-21. Dalam masa yang sama, negara kita juga akan berkurang dengan masalah murid ponteng sekolah. Peranan yang ketiga, kerajaan. Yang pertama, pihak kerajaan juga boleh mengambil kesempatan ini dengan menganjurkan satu kempen kesedaran yang efektif kerana kebanyakan daripada rakyat Malaysia sudah pun terdedah kepada alam teknologi seperti menggunakan kecanggihan media massa seperti radio, televisyen dan media sosial untuk mencapai tahap keberkesanan yang sebaik mungkin. Yang kedua, menyalurkan dana terhadap sekolah dengan tujuan untuk memantapkan suasana sekolah yang meriah, bersih dan ceria. Hal ini dapat memberi keselesaan kepada pelajar untuk mereka yang berada di sekolah. Akhir sekali, meluaskan lagi penggunaan teknologi sewaktu aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam talian. Hal ini juga dapat meningkatkan lebih ramai anak muda yang mahir dalam bidang teknologi. Kesimpulannya, terdapat banyak aspek ibadah yang boleh melahirkan manusia yang berakhlak mulia. Antaranya adalah menjaga dan memelihara solat 5 waktu sehari, berpuasa di bulan Ramadan serta mengeluarkan zakat. Mempunyai ibadah yang kukuh amatlah penting pada era moden kini, kerana terdapat banyak aspek yang boleh menjatuhkan umat Islam yang tidak mempunyai pegangan yang kuat terhadap ajaran Islam. Ianya amat penting untuk menjaga ibadah kerana ibadah yang sempurna akan secara tidak langsung akan meningkatkan iman seorang mukmin. Sehubungan dengan itu, setiap umat Islam harus mempelajari agama Islam dengan lebih mendalam agar dapat menangkis segala bentuk ancaman yang boleh membuatkan kita tersesat ke jalan yang tidak benar. Allah SWT juga telah berfirman, dan dirikanlah solat
Sesungguhnya, solat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. Sudah terang lagi bersuluh bahawa penjagaan ibadah adalah amat penting untuk melahirkan insan yang berakhlak mulia. Akhir kata, tidak diragui lagi bahawa melakukan ibadah yang sempurna bukanlah sebuah kerja yang mudah maupun dipandang ringan. Ia merupakan sebuah rutin yang perlu disiplin diri yang tinggi. Oleh itu, umat Islam haruslah berjuang demi ummah untuk melakukan ibadah secara sempurna bagi melahirkan manusia yang mempunyai akhlak yang mulia.